Taib. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. So, insyaAllah pada malam ini seperti saya berminat, saya tergerak untuk menceritakan tentang satu sumbangan paling tidak ataupun dalam keadaan kita mengenang lah, sumbangan dan juga ketokohan seorang alim yang baru saja pergi meninggalkan kita dalam 2 hari yang lepas, Syekh Dr. Musa bin Muhammad Al-Qarni. Al-Qarni salah seorang alim usuli yang meninggal sebagai syahid, syahid di penjara kerana ditahan atas sebab-sebab yang telah saya nyatakan sebelum inilah. Jadi untuk paling tidak lah untuk kita menghargai dan juga kita mendoakan agar beliau ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Saya rasa antara sumbangan yang paling besar, yang lebih besar daripada semata-mata doa, ialah untuk kita menghargai karya-karya ilmiah yang dikarang oleh para ulama ini. Seperti mana misalnya Dr. Hind Shalabi sebelum ini, dia merupakan seorang alimah, seorang tokoh tafsir dan juga yang telah bersuara sebenarnya untuk memperjuangkan hal ehwal wanita, dan kita telah tuliskan sebuah makalah dan kita telah terjemahkan karya beliau daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu berkenaan tentang hak dan juga kewajiban wanita. Itu bahagian daripada cara kita menghargai keberadaan alim seperti Dr. Hind Shalabi. So the same case juga saya cuba ingin bawa dalam dengan Syekh Musa Al-Qarni rahmatullah alaih ini. Satu sebagai kita menghargai dia, kejeniusan dia, dan yang seterusnya ialah sebagai amal jariah beliau. Kita sebagai orang Islam, kita yakin dan percaya bahawa di antara amal jariah seseorang itu, amal jariah yakni amal yang akan berterusan selepas daripada kematian seseorang itu, yang pahalanya akan berterusan mengalir kepada orangnya, mengalir kepada pelakunya, ialah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang dimanfaatkan. So kita harap begitu, kita harap bila mana kita buat live, kita talk, kita bercerita tentang sumbangan Dr. Syekh Musa Al-Qarni, begitu juga sebelumnya Syekh Syekhah Doktorah Hind Shalabi dan juga ulama-ulama yang lain. Kita berharap bahawa itu bahagian daripada akan menjadi amal jariah daripada sekalian amal jariah mereka. So Syekh Musa Al-Qarni, seperti mana yang saya isyaratkan tadi, saya katakan bahawa beliau merupakan seorang usuli. Usuli, shunu usuli? Usuli maksudnya dia itu seorang pakar usul fiqh, pakar dalam usul fiqh, dan dia pernah menjadi rais qasim, yakni ketua jabatan lah kalau kita mau kiaskan dengan di Malaysia ni, rais qasim usul fiqh di Kuliah Syariah Universiti Islam Madinah, tempat saya pernah belajar dahulu. Sebab di dalam kuliah syariah itu dia ada paling tidak ada 5 pengkhususan. Ada qasim atau jabatan fiqh, ada jabatan usul fiqh, ada jabatan anzimah, ada jabatan qada dan seterusnya. Jadi bila mana saya baca tentang latar belakang ilmiah dan juga sumbangan Dr. Musa Al-Qarni rahmatullah alaih ini, nampaklah sumbangannya itu besar dan juga kedudukannya yang hebat. So, untuk menjadi rais qasim ini bukan senang. Untuk menjadi ketua jabatan
usul fiqh, berarti kita punya kepakaran di dalam usul fiqh itu diterima dan juga diiktiraf oleh rakan-rakan yang ada di sekeliling kita, rakan-rakan akademik yang saya maksudkan. Dan ulama-ulama itu banyak di Madinah. Jadi untuk menjadi rais qisim usul fiqh itu ataupun rais qisim mana-mana pun menandakan kematangan dan juga kehebatan ilmiah seseorang itu. Jadi dari segi ilmu memang kita tidak ragui lah ya kehebatan beliau ini, rahmatullah alaih. Dan beliau telah menulis paling tidak dua buku ringkas, tetapi saya kira ringkas dan pada masa yang sama juga menitipkan banyak input-input yang nadir dan menandakan kepakaran tinggi beliau di dalam bidangnya itu, di dalam ilmu usul fiqh itu. Pertama ialah buku yang kita akan bahaskan pada malam ini, Murtaqal Wusul ila Tarikh Ilmi Al-Usul. Berjudul atau kita terjemahkan Murtaqal Wusul ni macam tangga untuk sampai kepada Tarikh Ilmi Al-Usul. Ini sejarah penulisan dan juga sejarah umum ilmu usul fiqh. Itu buku yang kita akan bahaskan ini, dan saya ada naskah digitalnya, boleh search lah ya. Murtaqal Wusul itu Dr. Musa Al-Qarni dalam 74 muka surat. Sebenarnya lebih ringkas, 50 begitu muka surat, dan tapi dalamnya itu ada emas. Dalamnya itu ada emas. Emasnya nanti kita akan kupas apa emasnya di dalam karya ini. Dan juga dia ada tulis satu buku at-tasawurat al-asasiyah something ya, tasawurat al-awwaliyah, tasawurat al-awwaliyah lil mabadi' al-usuliyah. Cuma sayangnya saya tidak temukan naskah elektronik, naskah digital bagi buku tersebut, tapi mungkinlah insya-Allah nanti kita akan usaha untuk dapatkan. Mungkin di masa-masa akan datang kita pergi umrah ke, kan, sebab di Syekh di Saudi, so most likely buku-buku beliau masih ada lah di dalam di repository paling tidak maktabah Jamiah Islamiyah itu, ataupun maktabah ini kedai buku yang biasa di luar. Dan kedua-dua buku ini diterbitkan pada 90-an ya, 93, 94, macam buku yang kita akan bahaskan ini, Murtaqal Wusul ini diterbitkan pada tahun 1414 Hijriah, berarti sekitar 1994 93 begitu. Al-Tasawurat Al-Awwaliyah itu diterbitkan pada tahun 1996 oleh Dar Hafidh. Tapi maksudnya ada buku itu ada di dalam naskah yang matbu' yang dicetak, tetapi maksudnya kena pergi ke situ lah, kena pergi ke maktabah di situ di Saudi itu untuk mendapatkan ataupun paling tidak untuk mutalaah, membaca karya tersebut. So di dalam dan ini sumbangan beliau yang ada, yang sudah dicetak katanya, dan banyak lagi lah kitab-kitab beliau yang lain yang belum dicetak. Dan juga beliau merupakan seorang syair. Syair maksudnya dia ini seorang yang pandai menggubah syair, dan ini dibuktikan di dalam mukadimah buku ini sendiri pun ada bait syair itu, kita boleh baca ya macam mana beliau pandai susun dan juga pilih kalimat yang bersesuaian, dan juga ada tanasub beliau. Dan kalau kita tengok beliau rahmatullah alaih, sebelum beliau wafat, meninggal dunia sebagai syahid insya-Allah, beliau di dalam penjara itu telah menulis sebuah syair yang ditulis di atas mindil ataupun di atas tisu, dan juga sudah disebarkan
disebarkan, ada di page Facebook dan juga ada sebahagiannya di-sharekan oleh masyayikh di Twitter. Sangat dan syair itu dengan kafiahnya ra, ya, kafiahnya ra. Saya bila mana saya baca syair itu rasa macam sedih, sedih. Dia ceritakan pengalamannya dan juga layanan yang buruk yang diterimanya dan juga keluarganya, ketika beliau berada di dalam penjara. So itu satu sisi kita nampak macam mana keilmuan beliau dan juga kepakaran beliau di dalam syair itu, dan di sisi yang lain kita boleh nampak kezaliman daripada pihak orang yang memenjaranya itulah. Tapi itu tidak apa kita tolak, tapi itu menyedihkan kalau kita mau bahaskan. Tapi sekarang ini kita mau fokus kepada ini, tajuk kita ini, ya, aliran penulisan ilmu usul fiqh menurut beliau. Saya pada asalnya saya mau berehat, ya. Saya kena berehat sebab besok ada program awal pagi, tapi dan saya kira macam mau tunda lah, ya, talk ini. Tapi kalau ditunda nanti dia akan jadi malas dan disibukkan dengan benda-benda yang lain. So alangkah baiknya, ya, saya manfaatkan malam ini untuk saya lontarkan apa yang saya dapati daripada buku beliau ini sebagai lontaran awal, dan juga mungkin perlu kepada kajian-kajian yang lanjut. Ya, saya sendiri pun berniat, ya, untuk mengkaji ini dan juga menulisnya dalam bentuk paper, kertas kajian, and then diterbitkanlah, ya, selepas itu sebagai rujukan untuk saya sendirilah di masa akan datang, dan juga mungkin para pengkaji lain yang belum mengenali sumbangan Dr. Musa Al-Qarni di dalam ilmu usul fiqh ini. Okey, pertama sekali saya ingin mulakan perbahasan ini dengan menjelaskan bahawa sebelum Ibnu Khaldun tidak ada ulama yang membahaskan tentang turuq tasnif ini. Ya, tidak ada ulama yang membahaskan secara khusus cara-cara penulisan kitab usul fiqh. Kalau buku fiqh sebagai contoh, dia akan dibahaskan mengikut mazhabnya. Ya, mengikut mazhabnya. Contoh, ini adalah fiqh Maliki. So fiqh Maliki ada malamih, ada ciri-ciri utamanya. Ya, begitu juga ini fiqh Syafi'i, ini fiqh Hanafi, Hambali, begitu juga dalam hadis. So dalam hadis pun dia ada cara tasnif itu. So bila mana, tapi tidak ada di dalam usul fiqh. Usul fiqh itu tidak dibahaskan cara penulisan ataupun dinamakan aliran lah. Saya namakan aliran penulisan ilmu usul fiqh itu tidak dikaji sebelum Ibnu Khaldun. So Ibnu Khaldun lah lahu sabq. Ini dialah yang terawal sekali merumuskan bahawa penulisan ilmu usul fiqh ini terbahagi kepada bukan tiga bahagian, macam tiga aliran begitu, ya. Dia cuba untuk keluar daripada kekangan ataupun daripada pembahasan usul fiqh menurut mazhab. Dia cuba keluar daripada itu. So dia kemukakan satu teori baru. Dia kata bahawa ulama usul fiqh terbahagi kepada tiga kelompok menurut cara penulisan mereka. Pertama ialah turuq ataupun tariqah al-mutakallimin. Apa maksudnya tariqah mutakallimin ni? Kan? Tariqah mutakallimin yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun merujuk kepada kebiasaan ahli kalam, mutakallimin, ahli kalam dalam aqidah,
di dalam penulisan ilmu usul fiqh, di mana mereka akan beratnya pada tanzir, beratnya pada penteorian itu. Okey, dia akan bahaskan dalam bentuk fanqalah istilahnya. Fa in qulta faqulna. Kalau kamu kata begini, kami kata begitu. Itu tariqah antara malamih ataupun ciri-ciri penulisan mutakallimin, fanqalah itu. Okey. Dan tariqah mutakallimin ini kebanyakannya cara ini dipelopori oleh ulama-ulama daripada mazhab Syafi'i ataupun mazhab Maliki, Syafi'i, Maliki dan juga Hanbali, dengan cara yang begitu sistematik lah. Fa in qulta faqulna, ada rudud, ada bantahan-bantahan dan juga yang seterusnya mengayakan ilmu usul fiqh itu. Ada komen di sini Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So itu cara pertama, tariqah mutakallimin. Jadi ada 3 mazhab fiqh yang menulis dengan cara mutakallimin ini menurut Ibn Khaldun. Okey, menurut Ibn Khaldun. Kita kena highlight itu, menurut Ibn Khaldun. So yang kedua ialah tariqah al-Ahnaf ataupun tariqah al-Hanafiyah ataupun tariqatul fuqaha, yakni merujuk kepada cara penulisan usul fiqh yang merujuk kepada masalah-masalah fiqh yang telah diistimbatkan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Ini tariqatul fuqaha, mereka mengkiaskan satu masalah dengan satu kaedah fiqh dengan merujuk kepada istimbat di dalam sesuatu masalah fiqh. Bukannya perbahasan seperti mana mutakallimin, mereka membahaskan teori, ta'rif dan seumpamanya. Tariqah al-fuqaha ini lebih kepada cara macam mana sesuatu mazhab itu mengaplikasikan sesuatu kaedah di dalam mazhab. Jadi apabila misalnya dan aliran ini mostly dipelopori ataupun dipegang cara ini oleh oleh ulama-ulama mazhab Hanafi menurut Ibn Khaldun. Tiap kita follow dia punya taksim ini. Dan tariqatul fuqaha, tariqatul fuqaha dari segi nama pun sudah menimbulkan persoalan. Ini adakah ulama-ulama yang mutakallimin itu bukan fuqaha? Itu walaupun soalan ini macam kebudak-budakan, tapi it's real concern. Soalan tu betul lah kan. Kenapa menggunakan istilah mutakallimin itu? Kenapa tidak digunakan istilah yang lain ataupun turuq tariqah apa? Tariqah tanzir ke tariqah yang selain daripada nama mutakallimin itu. Kenapa gunakan istilah mutakallimin dan fuqaha? Ini adakah selain daripada mereka ini bukan fuqaha? Soalan itulah kita katakan tadi, dia macam budak-budak soalan itu, tapi it's real thing. Nanti kita akan bahaskan macam mana Dr. Musa Al-Qarni tackle kekeliruan ini. Dan seterusnya al-jam'u, yang ketiga ialah al-jam'u baina tariqatain. Dia menggabungkan cara mutakallimin di dalam tanzir, meletakkan teori dengan mengaplikasikan fanqalah di dalam buku, fa in qulta faqulna, dan seterusnya pada masa sama mentatbiq ataupun mengaplikasikan kaedah usul fiqh itu dan juga mencari asal muasal usul fiqh itu di dalam sesuatu mazhab. Maka tariqatul jam'ah ini, cara penggabungan antara tariqatul fuqaha dan juga mutakallimin ini most of the times akan berkhidmat kepada mazhab yang tertentu. Most of the time akan berkhidmat kepada mazhab yang
yang tertentu. Contohnya buku Isnawi, Tamhid, maka maka dia akan membahaskan furu' fiqh Syafi'i di dalam bukunya itu sebagai asas kepada beberapa kaedah usul yang beliau kaedah usul fiqh yang beliau usulkan di dalam buku Tamhid itu. So it's a gabungan lah, gabungan. Jadi menurut Ibn Khaldun itu tiga itulah cara yang dominan di dalam penulisan usul fiqh sehinggalah pada zaman beliau itu. Mutakallimin, kita ulang semula, mutakallimin, fuqaha dan juga al-jam'u. Jadi yang menjadi persoalan macam yang kita timbulkan tadi, siapa yang dimaksud sebagai mutakallimin ini? Adakah semua orang yang menulis dengan cara tanzir, dengan cara penteorian, dengan cara fanqalah itu mutakallim, dan di mana letaknya ahli hadis di dalam susunan ini? Adakah dia itu bukan mutakallim? Sebagai contoh, ulama-ulama Syafi'i yang bukan mutakallim tapi dia membahaskan ataupun menulis kitab usul fiqh. So di mana letaknya ulama ini? Dia bukan mutakallim. Sebagai contoh, As-Sam'ani di dalam buku beliau Qawati' al-Adillah. So buku beliau Qawati' al-Adillah itu menggunakan kaedah fanqalah dan juga tetapi pada masa sama dia dari segi akidah dia itu bukan mutakallim, dia itu ahli hadis, ahli athar. Dia berpegang teguh kepada athar dan menjauhilah ilmu kalam ini. So di mana letaknya As-Sam'ani di dalam klasifikasi Ibn Khaldun itu? Sebagai contoh, dalam keadaan As-Sam'ani ini sebenarnya tokoh yang besar, dia bukan tokoh biasa-biasa di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Tokoh yang besar dan juga tokoh yang menjadi rujukan sehingga dipuji oleh Zarkashi di dalam bukunya Bahrul Muhit banyak merujuk kepada karya Qawati' Adillah As-Sam'ani itu. Tapi apabila kita ingin kelaskan Sam'ani itu di bawah mutakallimin semata-mata kerana dia itu Syafi'iyah, maka akan menjadi keliru lah. Adakah dia itu bila mana dia dikelaskan dalam usul fiqh itu sebagai mutakallim, berarti dia itu seorang mutakallim, sedangkan dia bukan mutakallim, bahkan tidak menyukai ilmu kalam. Jadi di mana letaknya tokoh-tokoh ini? Berarti klasifikasi Ibn Khaldun itu bermasalah, paling tidak bermasalah. Mungkin karena pembacaannya di dalam ilmu usul fiqh itu yang popular sahaja, yang popular, yang menjadi muqarrar ataupun yang, tapi itu saya rasa agak jauh kemungkinan itu. Kalau kita mau kata dia hanya merujuk kepada buku-buku yang popular, ataupun dia merujuk kepada buku-buku yang hanya dibahaskan pada zamannya, saya kira juga tidak. Mungkin ada sebab lain lah yang perlu dikaji. Kenapa dia begitu tidak teliti di dalam klasifikasi pembahagian usul aliran penulisan usul fiqh ini? Mungkin ada sebab lain, kita kena kaji lah. Tapi nonetheless, macam saya katakan tadi, taksim itu bermasalah. Ada komen di sini. Okey, terbaik Syekh Mike Lawa. Baru test ni pilot kira macam pilot live lah ni. Sebab sebelum ni saya selalu guna earbud. So dia punya bunyi sampai ada setengah kawan tu dia rasa macam tidak
tidak baguslah bunyi itu. So dia suggest saya, okay, you kena beli mikrofon. So so saya pun adjust lah untuk dapatkan mikrofon ni. Tapi tak apa, itu tolak tepi lah. Fokus kita pada malam ni, kita mau bahas kan ni. So di mana letaknya sam'ani? Kita tidak boleh letakkan dia sebagai mutakalimin, sedangkan dia itu bukan ahli kalam. Dia itu bukan ahli kalam, bahkan dia itu membantah ilmu kalam. So okay, so Syekh Musa Al-Qarni, sekejap. Okay, dan yang menjadi masalah dalam penulisan Ibn Khaldun itu, dia ditaklidkan, misalnya diikuti sampai ke sekarang ini sebenarnya. Pembahagian penulisan ilmu usul fiqh kepada 3 aliran itu, mutakalimin, fuqaha dan juga al-jam'u baina tariqatain, itu sampai ke sekarang, dan tidak ada usaha yang keras maksudnya usaha yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk membetulkan kesilapan ataupun kekurangan ini. Dan saya kira Ibn Khaldun dia bukanlah menulis itu dalam keadaan dia ingin ditaklidkan sepenuhnya. Tidak. Saya rasa beliau rahmatullah alaih, dia menulis itu sebagai pengasas dan mengharap bahawa kekurangan apa yang ada di dalam karyanya itu dibetulkan dan juga diperbaiki oleh ulama-ulama selepasnya. Dan menulis dan buku mukaddimah itu bukan buku mukaddimah usul ya. Dia buku mukaddimah untuk semua ilmu-ilmu di dalam dunia Islam yang ada pada zaman beliau. So ma'adzur lah kalau kita mau katakan, dia bolehlah dimaafkan kalau pun tersilap sedikit di dalam penulisannya. Itu paling tidak kita kena lebih kritis lah ya, seperti mana apa yang dibuat oleh Syekh Musa Al-Qarni ini. Okay. Okey, seterusnya. So dia timbulkan persoalan di sini. Saya baca kan, anna mu'arrikhi ilmi usul al-fiqh يذكرون تبعا لابن خلدون أن أشهر وأحسن ما صنف على طريقة المتكلمين 4 كتب هي البرهان لإمام الحرمين، المستصفى للغزالي وهما من الأشعرية، الأحد ataupun العمد لعبد الجبار، وشرحه المعتمد لأبي الحسين وهما من المعتزلة. Dia kata di sini orang-orang yang menulis tentang sejarah ilmu usul fiqh ni menyebutkan taba'an, kerana mengikuti Ibn Khaldun, bahawa buku-buku yang terbaik yang ditulis oleh menurut cara mutakalimin ini ada 4 kitab. Pertama ialah Burhan Imam Haramain, ini Al-Juwaini, Burhan Al-Juwaini. Kedua Mustasfa Al-Ghazali, dan kedua-duanya daripada Asy'ariyah, kata beliau. Al-Ahad ataupun Al-Umad karangan Qadi Abdul Jabbar Al-Hamazani, dan juga Syarah Al-Mu'tamad Abu Husain Al-Basri, dan kedua-duanya ini daripada Mu'tazilah. So 2 Asy'ariyah, 2 Mu'tazilah. وهذا الذي يذكر يحتاج إلى وقفة، حيث إن الناظر في هذه المقولة يلحظ الأمور التالية. Dia kata apa yang disebut oleh Ibn Khaldun ini يحتاج إلى وقفة, perlu untuk diteliti, kerana siapa saja yang melihat kepada pendapat yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun ini, pasti akan dapat poin ini. Dia kata
أولا إن هذه المصنفات الأربعة كلها لعلماء من الشافعية فأين مصنفات علماء المالكية والحنابلة. Allah, soalannya dia kata okey, buku ini semua karangan ulama-ulama Syafi'i katanya. Maka mana karangan-karangan ulama Maliki dan juga Hambali? Tidakkah ulama-ulama Maliki dan juga Hambali berusul fiqh? Kenapa hanya Burhan Al-Juwaini, Mustasfal Ghazali, Al-Ahad ataupun Al-Umad, Qadi Abdul Jabbar dan juga Abdul Husain Al-Basri daripada Mu'tazilah itu juga menulis mereka itu Syafi'i sebagai contoh. Mereka itu Syafi'i dan ulama-ulama lain kemana mazhab lain. Okey, kemudian soalan kedua, anna hadhihi al-musannafat al-arba'ah li syafi'iyyati dhawi ittijah ash'ari atau mu'tazili fa aina musannafat asy-syafi'iyyah dhawi ittijah as-salafi. Dia kata semua penulisan-penulisan yang 4 tadi, Al-Burhan, Mustasfa, Al-Umad ataupun Al-Ahad dan juga Mu'tamad, itu semua ditulis oleh ulama-ulama Syafi'i mutakallim ala fard, yang Ash'ari ataupun dia tu Mu'tazilah. So mana karangan ulama-ulama Syafi'i yang bukan yang Salafi? Yang Salafi dalam arti kata di sini kita boleh maksudkan dia itu bukan mutakallim. Macam saya timbulkan pada awal tadi, Abul Mudhaffar As-Sam'ani, ya, dia itu seorang yang bukan mutakallim, tapi dia itu Syafi'i. So mau letak di mana karya Sam'ani ni? Maka pengelasan Ibn Khaldun itu ada khalal lah. Ini ada kekurangannya. Tapi kekurangan itu majbur, ya. Dia bukan kekurangannya disengajakan. Boleh jadi ada sebab-sebab lain. Dia membahaskan benda yang popular pada zamannya, ataupun dia membahaskan itu sebagai contoh saja, kan, ataupun berdasarkan pengalamannya. Sebab kalau kita tengok buku-buku yang disebutkan ini, Burhan, Mustasfa, Al-Umad dan juga Al-Mu'tamad, ini semuanya yang dirujuk oleh Razi. Tapi tidak disebut oleh Syekh Musa Al-Qarni di sini. Semua 4 buku ini semuanya dirujuk oleh Razi di dalam bukunya Al-Mahsul. Dan buku Mahsul itulah yang disyarahkan oleh Al-Qarafi, ya, dan juga ulama-ulama usul fiqh selepas beliau, Qarafi di dalam Nafais beliau. Jadi mungkin kalau kita ingin membela lah Ibn Khaldun dalam situasi ini, mungkin dia lihat dari sudut itu, yakni bahawa 4 buku inilah yang akhirnya disyarahkan dan dirumuskan dan juga disyarahkan semula oleh Al-Qarafi di dalam Nafais al-Usul, bukan Nafais as-Sul, ya. So bagi penulisan, kata beliau, disebutlah nama-nama penulisan yang lain, ya, ulama-ulama mutakallim dan juga tapi mazhab lain, tetapi yang tidak disebut oleh Ibn Khaldun. Antaranya ialah Taqrib wal Irsyad karangan Qadi Al-Baqillani. Al-Mulakhas Qadi Abdul Wahhab, Ihkamul Fusul Abul Walid Al-Baji. Ini pun popular juga, tetapi kenapa tidak disebut oleh Ibn Khaldun? Al-Mahsul fi Al-Nusul, tapi ini berbeza daripada Mahsul Razi. Ini Mahsul dalam Maliki, dalam usul fiqh Hambali. Pula Al-Uddah, ini Qadi Abu Ya'la. Kenapa tidak disenaraikan? Berarti pembahagian Ibn Khaldun itu ataupun klasifikasi Ibn Khaldun itu, kenapa dia memilih itu? Kenapa dia memilih itu dan tidak membahaskan
ulama-ulama Maliki dan juga Hambali di dalam senarai penulisan kitab usul fiqh yang disebutnya itu. Kemudian ulama-ulama Syafi'i pun dia kata, ulama-ulama Syafi'i selain daripada 4 yang dibahaskan sebelum itu, contohnya disebutkan tadi Burhan, Al-Burhan, Mustasfa, Al-Ahd ataupun Al-Umad dan juga Mu'tamad, itu selain daripada itu banyak. Contoh macam Luma Abu Ishaq Syirazi, Syarah Luma, At-Tabsirah, Qawati Adillah, ini saya ulang-ulang sebutkan tadi. Qawati Adillah ini Sam'ani, dia itu bukan mutakallim, tetapi macam mana dia akan dikelaskan di dalam pengkelasan Ibn Khaldun. So pembahagian Ibn Khaldun itu dilihat Syekh Musa Al-Qarni sedikit bermasalah. So beliau mengemukakan satu taksim yang menarik, yang saya kira macam baharu lah, baharu di dalam pembahagian ilmu usul fiqh. Dia tetap mengikuti cara Ibn Khaldun, dalam arti kata dia tidak mahu membahagikan pembahasan usul fiqh ini hanya terhad kepada mazhab, walaupun sebenarnya saya secara peribadi saya lihat pembahasan usul fiqh ini seharusnya dikaitkan dengan mazhab itu, sebab kita menulis usul fiqh sesuatu bukan usul fiqh di atas angin, dia usul fiqh kepada mazhab yang tertentu, yang akan berkhidmat kepada mazhab yang tertentu. So daripada sudut sini saya sedikit kefuqahaan saya itu ke situ, maksudnya kita menulis usul fiqh, betul kita membahaskan tanzir, letakkan segala macam kupasan dan juga syarahan dalam ilmu usul fiqh, tapi yang paling penting ialah tatbiq itu. Usul fiqh itu harus menatijahkan hukum-hukum Allah. Kalau pembahasan di dalam ilmu usul fiqh itu tidak menatijahkan hukum Allah, itu pembahasan yang leceh, dan bukan leceh yang tidak ada faedah dan tidak ada sangkut paut pun dengan ilmu usul fiqh. Sebab ilmu usul fiqh diasaskan pada asalnya ialah untuk membantu seorang mujtahid ataupun memperlihatkan seorang mujtahid tentang cara-cara mengistimbatkan hukum hakam Allah daripada daripada dalil nas ataupun ma fi hukmin nas. Jadi kembali kepada tokoh kita Syekh Musa Al-Qarni, dia kata kita tetap ikut cara ataupun wawasan Ibn Khaldun ini. Dia tidak mahu membahaskan usul fiqh itu sesuai semata-mata dengan mazhab, walaupun saya berpendapat selainnya, tapi tidak apa, kita hargai karya dan juga idea Syekh Al-Qarni ini. So dia kata, pertama ada 5, maka dia kemukakan ada 5 cara penulisan usul fiqh, tidak 3. Dan pembahagian penulisan usul fiqh ni dibahagikannya bersesuaian dengan cara ini. Saya kira antara yang paling clear lah, dan insyaAllah nanti saya akan tulislah dalam bentuk paper dan kita akan bahaskanlah ini sebagai perbandingan. So di dalam buku ini dia kata ada 5. Pertama ialah aliran ataupun manhaj, metod penulisan at-ta'sili al-kulli. At-ta'sili al-kulli ini yang bersifat menggagaskan dan juga mengasaskan, dan juga bersifat kulli, bersifat universal. Dia tidak hanya partikular dan tidak hanya terhad kepada masalah-masalah fiqh yang tertentu. Contohnya bila mana dibahaskan Al-Quran ini adalah hujjah.
So Al-Quran ini hujah tidak hanya terhad kepada masalah fiqh yang berkenaan tentang Al-Quran saja, tetapi juga yang encompassing semua hujahan yang melibatkan Al-Quran. Maka dia bersifat taksil yang kulli, yang universal. Jadi kata beliau, huwa alladhi sara alaihi jumhur asy-Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Cara taksili kulli inilah yang diikuti oleh jumhur, oleh majoriti ulama Syafi'i, ulama Maliki dan juga ulama Hambali. Dan inilah yang dinamakan oleh Ibn Khaldun dan juga selainnya wa ghairuhu manhaj al-mutakallimin. Inilah yang dinamakan oleh beliau, oleh Ibn Khaldun dan juga selainnya sebagai manhaj mutakallimin. So daripada sini dikatakan dia telah menyelesaikan isu yang awal tadi. Di mana kita mau letakkan misalnya Sam'ani, di mana kita mau letakkan Al-Baqillani. Al-Baqillani itu tokoh di dalam ilmu usul fiqh, kira macam tokoh besar lah, tapi kerana dia itu Maliki, so namanya bukunya tidak dijadikan sebagai kononnya rujukan utama di dalam Tariqah Mutakallimin itu, sedangkan dia itu penulis lah, macam rujukan utama di dalam Tariqah Mutakallimin itu sebenarnya. Apatah lagi bagi ulama-ulama Maliki yang mengikuti cara Mutakallimin ini. Begitu juga Hanabilah. Hanabilah, most of them saya kira, Qadi Abu Ya'la, dia itu bukan mutakallim. Ya, Qadi Abu Ya'la itu bukan mutakallim. Dan bila dinamakan manhaj taksili kulli, dari itu kita sudah dapat bayangkan apakah sebenarnya manhaj yang dipegang oleh ataupun metod cara penulisan usul fiqh yang dipegang oleh tokoh-tokoh yang mengikuti cara ini. So jelas, kan? Tidak perlu kita dia ini mutakallim, dia ini bukan mutakallim. Kalau ini mutakallim daripada Syafi'i, macam mana pula yang Syafi'i yang bukan mutakallim, adakah dia mengikuti cara fuqaha atau sebaliknya? So itu sudah diselesaikan dengan membawa taksim ataupun pembahagian yang baru ini. Pertama, taksili kulli. Yang kedua, istiqra'i al-juz'i. Istiqra' ini dia meneliti, tatabbu', ya, dia meneliti semua perbahasan di dalam usul fiqh dan juga fiqh itu untuk menghasilkan sebuah kaedah usul fiqh. Dan istiqra'i juz'i. Juz'i kenapa? Sebab hanya terhad kepada fiqh sesuatu mazhab. Fiqh sesuatu mazhab. So dia bukan kulli. Sementara yang perbahasan kulli itu tadi the encompassing, ya, encompassing yang merentas semua mazhab. Dan atas sebab itulah kita dapati buku Mustasfa sebagai contoh, dia membandingkan antara pegangan mazhab Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i dan Maliki dalam satu masalah usul fiqh, ya, yang bersifat kulli, kan, dan boleh dibandingkan sebab perbahasannya kulli, dia tidak diterhadkan kepada sesuatu mazhab yang tertentu. So muqaranah itu boleh dilakukan, tapi yang menjadi kerunsingan ataupun menjadi permasalahan ialah macam mana kalau kita mau membandingkan usul fiqh Hanafi dengan usul fiqh yang diisbatkan dengan cara mutakallim ataupun cara taksili kulli itu tadi. Sedangkan sebab itu pemilihan istilah ini saya kira pemilihan istilah yang jenius. Bila mana disebutkan juz'i, maka tidak layak ataupun tidak boleh untuk dibandingkan antara juz'i dan juga kulli. Jadi Syekh kata huwa alladhi sara alaihi jumhur al-Hanafiyah wa huwa alladhi samahu Ibn Khaldun wa ghairuhu manhaj al-fuqaha.
Inilah cara inilah istiqra'il juz'i yang hanya terhad kepada mazhab mereka, mazhab Hanafi, yang dipegang oleh majoriti ulama-ulama Hanafi, yang dinamakan oleh Ibn Khaldun dan juga selainnya manhaj al-fuqaha. Macam kita katakan tadi, istilah manhaj al-fuqaha ini sedikit main sedikit menimbulkan persoalan lah, ya. Adakah selain daripada manhajul fuqaha ini tidak fuqaha? Adakah mutakalimin itu ghairu fuqaha? Sedangkan usul fiqh, madah yang dibahaskan mereka itu adalah madah usul fiqh. Okey, kemudian yang ketiga kata Syekh, manhajul jam' baina tariqatain as-sabiqatain والذي سار عليه بعد الحنفية وبعد الشافعية. Ini mazhab ataupun manhaj, metod al-jam'u, dia jamak antara ta'sil kulli dan juga istiqra' juz'i. Yang cara yang keempat kata beliau, al-manhaj al-istiqra'i al-kulli. Dia istiqra', tatabbu', yakni dia menjejak satu persatu masalah dan juga dia menghasilkan sesuatu natijah ataupun sesuatu kaedah yang bersifat kulli, yang universal. Dia bukan ta'sili kulli tetapi istiqra'i kulli. Istiqra'i kulli, jadi kata beliau, huwa alladhi sara alaihi al-Imam Syatibi rahmatullah alaih. Inilah jalan ataupun cara yang diikuti oleh Imam Syatibi rahmatullah alaih di dalam bukunya Al-Muwafaqat. Dan saat inilah yang menjelaskan kepada orang yang betul-betul membaca Syatibi dan membaca Al-Muwafaqat itu, orang kenal Syatibi dan juga Muwafaqat ini sekadar sebagai di dalam buku maqasid itu semata-mata, dan kita selalu lupa bahawa buku Syatibi itu, buku Al-Muwafaqat itu adalah buku usul fiqh, buku usul fiqh. Hakikinya dia itu adalah buku usul fiqh. Pembahasan maqasid itu dibahaskan di dalam jilid kedua, dalam bahagian yang terakhir, terkemudian. Bahagian terawal itu semuanya usul fiqh Maliki. Lalu tetapi dia tambahkan, dia cambahkan di dalam pembahasan masalah mursalah, dikembangkan. Lalu terhasillah kitab yang seterusnya yang dinamakan sebagai maqasid itu. Okey. Yang menarik dibawakan oleh Syekh di sini, macam apa perbezaan antara istiqra' Hanafi dan juga istiqra' juz'i oleh Hanafiyah dan juga istiqra' kulli oleh Imam Syatibi ini. Kata beliau, al-farq bainahu wa bain manhaj al-Hanafiyah an istiqra' al-Syatibi rahmatullah alaih استقراء لأحكام الشريعة ومقاصدها الكلية. أما الحنفية فمنهجهم قائم على استقراء جزئيات فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه. So ini saya katakan tadi. Okey, istiqra' Imam Syatibi kulli. Dia bersifat universal. Dia mengkaji hukum hakam syariat itu secara umum, secara umum ni secara universal lah begitu. Dan juga maqasid itu bukan hanya maqasid sesuai dengan mazhab Maliki, tapi dia maqasid umum. Maka atas sebab itu dinamakan sebagai istiqra' kulli. Sementara manhaj manhaj istiqra' juz'i oleh Hanafiyah itu, mereka juz'inya pada part apa? Juz'i istiqra' mereka hanya terhad kepada juz'iyat, kata Syekh, hanya terhad kepada pembahasan fiqh Imam Abu Hanifah yang akhirnya dijadikan sebagai sandaran utama di dalam pengisbatan usul di dalam mazhab Hanafi. Sebab antara sebabnya kenapa perlu kepada kenapa ulama-ulama Hanafiyah terpaksa buat begitu, di antaranya ialah kerana ulama mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan satu pun kitab fiqh, kitab usul fiqh
Bahkan kitab fiqh dia tidak tulis. Yang ada sampai kepada kita ialah melalui riwayat kedua-dua anak muridnya, Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Al-Hasan Syaibani rahmatullahi alaihima. Di dalam buku, dan juga murid-murid yang lain ada 5 orang kan, anak murid Abu Hanifah, ashab Abu Hanifah ataupun anak murid kanan Imam Abu Hanifah itu ada 5 orang. Tapi 2 orang ini yang telah menulis kebanyakan buku yang meriwayatkan fiqh Abu Hanifah, Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Al-Hasan. Dan kesemua buku ini dinamakan sebagai kitab Zahir Kutub ataupun kitab-kitab Zahir Ar-Riwayat. Ini dia meriwayatkan meriwayatkan usul, bukan meriwayatkan usul ya, meriwayatkan fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. So daripada fatwa-fatwa inilah dirumuskan, juz'iyat inilah dirumuskan kaedah-kaedah usul itu. Maka layaklah dikatakan dia itu, saya fahamlah apa yang dinyatakan oleh Syekh Musa Al-Qarni ini, bahawa istiqra'nya juz'i. Maka daripada situ kita faham bahawa usul fiqh mazhab Hanafi itu betul-betul bertepatan dengan fiqh Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Begitu. So kita tidak kata bahawa istiqra' juz'i ini naqis ataupun istiqra' juz'i ini kurang ataupun dia itu lemah dan seumpamanya. Itu salah ya, itu cara kita cara kita melihat ya. Dia tidak naqis, dia menyelesaikan isu di dalam mazhab Hanafi itu sendiri sebenarnya. So kita tidak boleh katakan bahawa istiqra' juz'i itu sebagai istiqra' yang naqis, sebab memang tujuan istiqra' di dalam menurut ulama-ulama Hanafi, bila mana mereka istiqra', mereka mencari dan juga membaca, meneliti fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah, mereka hanya terhadkan dalam itu untuk merumuskan apakah dia usul fiqh Imam Abu Hanifah. Berbeza dengan Syatibi dia ingin bahaskan macam disebutkan oleh Syekh rahmatullah alaih, ingin bahaskan maqasid kulliyah yang dikongsi oleh semua aliran ataupun mazhab di dalam Islam ini, tidak hanya terhad kepada mazhab Maliki. Okay? So dari sudut itu dia memanglah ya, bila mana dia bahaskan tentang maqasid, bahaskan tentang masalah mursalah, dia ke arah istiqra' kulli ini. Tetapi kalau di bahagian juzuk yang awal itu, buku beliau, dia bahaskan tentang usul fiqh, maka usul fiqhnya itu adalah usul fiqh Maliki. Dan metod yang terakhir menurut saya sudah melalut. Kenapa melalut? Sebab sudah tengah malam ya. Manhaj tafri'i. Shunu tafri'i? Tafri' maksudnya dia merantingkan. Apa yang dirantingkan di dalam usul fiqh ini? So dirantingkan di dalam usul fiqh ini ialah apabila sesuatu penulisan sebuah kitab, dia bawa kaedah ataupun dibawakan perbahasan usul fiqh, sama ada satu kaedah ataupun satu bab kecil, lalu selepas itu dia jelaskan di penghujung bab itu, di depannya itu usul fiqh lah, di hujungnya itu dijelaskan apakah natijah daripada khilaf dalam pemahaman ataupun natijah daripada kesimpulan usul fiqh ini sesuai dengan sesuatu mazhab. Itulah kalau mazhab Maliki, apakah natijahnya di dalam mazhab. Maka inilah yang dimaksudkan sebagai tafri' itu. Dia ada kaedah asal, dan dia bukan hanya terhad kepada teori itu ya, hanya terhad kepada teori. Dia gabungkan adanya teori, and then diikuti dengan apa? Dengan contoh-contoh, kita boleh kata begitulah ya. Contoh-contoh furu' fiqhiyah yang terkesan daripada khilaf dalam
dalam usul fiqh itu. So di dalam buku-buku ini manhaj tafri'i ini kita akan dapati dua lah. Dia ada bahagian usul dan dia ada bahagian furu'nya. Furu'nya itu ini macam kita sebutkan tadi, apa-apa saja furu' fiqhiyah yang terkesan daripada terkesan daripada usul tadi. Okey. So kata Syekh, wa huwa alladhi wasamnahu bimanhaj الفروع بناء الفروع على الأصول وصار عليه بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. Okey, so dia kata inilah yang dinamakan sebagai manhaj bina al-furu' ala al-usul. Kita bina furu' berdasarkan usul-usul fiqh. Ini memudahkan bagi student sebenarnya untuk memahami ataupun tasawur sesuatu masalah usul fiqh. Sebab most of the time kalau kita baca mustasfa macam kami dulu di Madinah, yang kami baca Raudatun Nazir ya. So Raudah ini dia banyak teori dan juga rudud dan juga aqwal itu, tetapi tidak dijelaskan apakah faedah daripada khilaf ini. So most of the time kita hanya belajar teori, al-am al-am ba'da takhsis, hal yabqa ala umumihi aw la, contoh masalah itu. Tapi apa faedahnya di dalam furu'? Most of the time tidak dijelaskan, most of the time. Walaupun ada pembahasan tentang furu', tetapi furu' itu terlalu minimum. Sementara dalam manhaj tafri' ini, contohnya ini bina al-furu' ala al-usul ni dalam buku Tilmisani, tapi itu dalam mazhab Maliki lah ya. Begitu juga Tamhid Isnawi. So kita akan dapati dia bahaskan usul, kita belajar juga usul fiqh itu, dan kita akan belajar apakah faedah natijahnya, perbezaan pendapat di dalam usul fiqh yang secara praktikal lah. Itu memudahkan untuk kita tasawur sesuatu masalah. So inilah 5 cara penulisan ataupun aliran penulisan usul fiqh yang dikemukakan oleh Syekh Musa Al-Qarni rahmatullah alaih. Ya lait walakin qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya lait kalau kita dapat membaca syarahan beliau sendiri terhadap kaedah-kaedah yang dibahaskan di sini. Itulah ya sebenarnya yang buat kita rasa macam sedih ataupun kita rasa macam kerugian besar bila mana ulama meninggal. Benar-benar macam inilah. Dia cuma sebut tajuk, tapi kita faham wawasan tajuk itu hendak ke mana. Dan kita macam inilah apa yang saya buat sekarang ini, saya syarahkan. Tapi alangkah baik kalau Syekh Musa Al-Qarni ini, tapi kita tidak katalah kalau, sebab kata Nabi benar-benar pasal kalau ni akan membuka pintu syaitan ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan kalau astagfirullah, kalau lagi kita andaikan kalau Syekh sempat mensyarahkan ini sebelum beliau meninggal dunia, betapa banyak faedah lebih yang kita akan dapat ya. Sebab ini adalah dia merombak semula usul fiqh itu. Dia merombak semula cara kita melihat usul fiqh, dia merombak semula cara kita melihat turuq tasnif, cara penulisan ilmu usul fiqh dan okey. Dan ini cara penulisan usul fiqh yang klasik. So macam mana cara penulisan usul fiqh yang terbaru? Ya. Sedangkan itu banyak ya. Banyak juga ulama-ulama sekarang ini yang menulis kitab usul fiqh. Kita pergi ke Azhar, kita pergi ke Madinah, kita pergi ke Mekah,
mereka banyak menulis usul fiqh. Adakah relevan lagi kita guna cara mutakallim, cara fuqaha dan juga cara al-jam'u baina tariqatain itu, sedangkan siapa mutakallim? Siapa mutakallim zaman sekarang ni? Melainkan ada beberapa orang yang menyangka diri mereka itu mutakallim. Yang saya masukkan mutakallim di sini ialah orang yang like Juwaini, seperti Qadhi Abdul Jabbar, ya, yang betul-betul tamakun di dalam ilmu kalam itu. Bukannya orang yang iddia, ya, menyangka-nyangka dirinya mutakallim, saya lah mutakallim lah. So satu, untuk klaim diri sebagai mutakallim itu pun dah jadi macam isu. Maka gharbalah kan, dan juga penyusunan semula cara penulisan usul fiqh itu menjadi keperluan, khususnya pada kita pada zaman sekarang ini. Kalau kita tengok, ya, atas setiap aliran adalah usul fiqhnya sendiri. Kita pergi kepada ahli hadis, perkembangan ahli hadis di India. Mereka menulis, ya, satu buku usul fiqh ala manhaj ataupun ala tariqati ahli al-hadis. Adakah benda itu relevan, dan relevan dalam arti kata mungkin relevan untuk mereka lah, kan, sebab mereka ahli hadis di India itu. Jadi kita tidak boleh semata-mata sebab benda itu tidak bertepatan dengan cara kita berfikir dan juga melihat usul fiqh ini, itu terus kata salah. Tidak, bahkan dia adalah salah satu daripada cara penulisan usul fiqh itu. Dan jadi dengan memahami dan juga meletakkan pengkelasan yang sebegini dibawakan oleh Syekh Musa Al-Qarni ini, saya kira sangat-sangat membantu kita lah untuk memahami dinamika, untuk memahami betul lah dinamika, ya, untuk memahami secara real perkembangan usul fiqh dan juga selok-belok usul fiqh itu, dan kita akhirnya boleh memahami akhirnya ke hadapan apakah trajektori ilmu usul fiqh ini. Kenapa saya kata boleh wujud trajektori ilmu usul fiqh? Karena kalau kita tengok, ya, Syekh Abu Rishtah di dalam aliran Hizbut Tahrir, ya, beliau merupakan seorang usuli dan juga dia telah meletakkan kaedah-kaedah usul yang bertepatan dan juga bersesuaian dengan syarak, of course, dan juga yang bertepatan dengan keperluan tanzir, penteorian Hizbut Tahrir itu, sebagai contoh. Dan juga yang lain, kan, kita pergilah kepada ulama-ulama ikhwan, mereka ada penulisan usul fiqh yang bersesuaian dengan manhaj dan juga metode dakwah yang mereka seseorang ataupun sesuatu gerakan itu pegang, ya, sama ada dia bersifat eksplisit ataupun implisit, maka itu yang perlu menjadi kajian dan juga trajektori kajian kita di masa akan datang. Maka menarik bila mana kita lihat wujudnya ulama seperti Syekh Musa Al-Qarni yang begitu berani menonggak arus saat Syekh Wahbah Zuhaili dia masih lagi mengikuti metod penulisan, metod ataupun taksim pembahagian aliran-aliran penulisan usul fiqh ini mengikuti Ibn Khaldun, ya. Tapi Syekh Musa Al-Qarni dia di situ dia telah beri sumbangannya, dia telah beri tajdid, ya, begitulah kita boleh katakan, di dalam cara kita memahami dan juga mengklasifikasikan penulisan usul fiqh. Dan ini perlu sentiasa diperbaharui dan diperkemaskan. Dan berkenaan tentang trajektori, mungkinlah kita boleh timbulkan di sini sebagai contoh, banyak, ya, rupanya penulisan usul fiqh di dalam bahasa Inggeris, tetapi dikhususkan untuk pengamal bank Islam ini, Islamic finance, Islamic economy, something begitulah, yang pengamal di bank-bank Islam dan juga sebagai syariah auditor and whatnot. Ini pun satu perkembangan yang menarik.
di mana dahulu usul fiqh dibahaskan sesuai dengan mazhab. So sekarang usul fiqh dibahaskan sesuai dengan keperluan kerja sebagai contoh, ataupun pengkhususan sebagai contoh. Dan inilah bila mana hal ini, keperluan ini berkembang, maka cara penulisan itu juga akan berubah. Bila mana cara penulisan usul fiqh berubah, maka apa yang berlaku? Taksim ini. Kita tidak boleh lagi ikut cara pembahagian Ibnu Khaldun, mutakallim, fuqaha, dan juga al-jama' bain at-tariqatain. Dia boleh sebagai sejarah lah, sejarah. Tapi untuk diikuti ataupun untuk kita lanjutkan, saya kira kita perlu kepada pembacaan semula seperti mana apa yang dibuat oleh Syekh Musa Al-Qarni rahmatullah alaih ini. InsyaAllah doa-doakan di masa yang datang saya akan tulislah, mungkin bukan sekarang sebab sedikit sibuk ya, untuk kelas, dan juga adalah akan membuat dua pembentangan pada awal November ni. Mungkin kita akan buat di pertengahan November, mungkin paper ringkas membahaskan tentang inilah cara penulisan taksim ini, ya, aliran-aliran turuk tasnif antara Ibnu Khaldun dan juga Syekh Musa Al-Qarni. Mungkin ataupun bandingkan dengan yang lain, kita boleh buat lah kan. Sebab mungkin Ibnu Khaldun ni ramai yang tidak faham ataupun tidak follow lah. Mungkin kita boleh bandingkan dengan tokoh-tokoh yang lebih terkini, ya, so nampaklah dia punya kontras di situ. Tapi walaupun pada hakikatnya macam saya katakan tadi, walaupun Syekh Wahab Zuhaili itu adalah seorang faqihnya, pun dalam bab taksim ini dia mengikuti Ibnu Khaldun, dan berbagai masalah lah yang tidak dijawab dan juga tidak diselesaikan itu terbawa sekali, dan maka perlu kepada tajdid dan juga pembaharuan ini. InsyaAllah ada masa nanti saya akan tuliskan dan juga saya akan kongsikan kepada sahabat-sahabat semua, insyaAllah. Kalau jadi terbit, saya kira macam mau terbit di jurnal. So sebab jurnal ni dia akan kalau saya kongsi di akademia, takut nanti hilang ataupun terpadam and whatnot. Baguslah kita share secara rasmi di jurnal. Tidak kira berwasit tidak berwasit, yang penting jurnal jurnal ilmiah lah begitu. So boleh dijadikan rujukan akademik lah kan, selepas ini insyaAllah. So begitulah ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudi mengikuti daripada awal tadi sampai ke sekarang ini. 12:30 malam. Semoga Allah SWT memberkati kita dan juga merahmati Syekh Musa Al-Qarni rahmatullah alaih. Buku beliau, wallah, ini walaupun buku ini ringkas, ya, saya kata tadi dia ditulis ini naskah digital ini dalam 74, tapi buku yang inti buku itu dalam 50 muka surat. Tapi dia punya ilmu itulah, tu saya kata tadi, ada emas dalam buku ini yang perlu untuk kita gali dan juga perlu untuk kita polish, perlu untuk kita bentukkan supaya difahami dan juga diteruskan wawasan Syekh Musa Al-Qarni ini sebagai amal jariah beliau dan juga sebagai pengembangan ilmu usul fiqh itu sendirilah, ya. InsyaAllah ta'ala ada masa kita akan bahaskanlah. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum. So boleh komen kalau tidak dengarkah daripada mic ini. So ini saya baru try. Itulah saya katakan tadi, kawan saya itu dia mengadu 2-3 kali, katanya kena guna mic, kena beli mic. So kalau tidak beli mic nanti dia akan bunyi, akan jadi buff. Ada buff maksudnya ada tidak crisp lah, tidak halus begitu. So dia suggest, kata belilah mic dari Shopee. So I tried. Belilah mikrofon ni dalam RM20. Hopefully it will suffice lah keperluan itu. InsyaAllah. Jazakumullah khaira. Doakan saya sihat, doakan dua orang tua saya sihat,
doakan murah rezeki untuk kita semua insya-Allah. Sebab sekarang ini kita dalam fasa untuk pertama sekali fasa untuk terima ni sebagai endemik ya. Dan yang kedua fasa untuk recovery lah untuk semua orang sebenarnya. Recovery ekonomi ya. Saya secara peribadi 2 tahun tidak berpesta buku rasa macam kekok ya. Rasa macam kekok, rasa macam rugi. Sedangkan kita dalam pesta buku itulah kita sebagai penggiat buku, orang-orang yang menulis, orang yang menterjemah datang berkampung di pesta buku itu dan berkongsi ilmu, berjumpa dan membeli buku lah kan. Tapi insyaAllah kita doakan mungkin di akhir tahun akan datang life akan jadi normal macam biasa. Dan kita bolehlah ya, mata ada rezeki kita boleh jumpa lah nanti di pesta buku itu insyaAllah ta'ala. So wallah alam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.